Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kami akan membentangkan kerja khusus yang bertajuk kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik di negara Malaysia. Jadi kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya Muhammad Zami bin Zulkifli, Syailah Anis binti Syarul Nizam dan Nur Syafiqah binti Osman. Jadi untuk perkara yang pertama, kami akan memberitahu tentang objektif bagi pembentangan kali ini. Jadi objektif yang pertama ialah untuk menerangkan kepentingan unsur-unsur tradisi di Malaysia dan menghuraikan cabaran dalam pelbagai aspek. Jadi sebelum itu, lebih baik saya baca tentang konsep perlembagaan. Jadi perlembagaan ialah mengandungi satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. Seterusnya, ia juga boleh ditakrifkan sebagai dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara dibahagikan dan digunakan. Baiklah, saya teruskan dengan unsur-unsur tradisi perlembagaan yang akan dikupaskan satu persatu dalam 3 aspek, iaitu aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Baik, yang pertama unsur bagi unsur tradisi perlembagaan ialah bahasa kebangsaan. Yang kedua, agama persekutuan. Yang ketiga, pemerintahan beraja. Keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sarawak dan Sabah. Dan yang terakhir ialah kedudukan kaum lain. Jadi kami akan kupaskan satu persatu unsur-unsur ini dalam 3 aspek yang saya sebutkan tadi. Baiklah, kita pergi kepada aspek yang pertama. Kita pergi kepada unsur yang pertama dan juga aspek yang pertama iaitu aspek politik. Okay. Unsurnya ialah unsur bahasa kebangsaan. Baik, setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, kerajaan berusaha untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi negara. Okay, jadi semestinya pemilihan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan adalah sangat tepat dan bersesuaian. Okay, jadi kita boleh tengok dekat sini ada cabaran dan juga kepentingan dari aspek politik. Baik, yang pertama, cabarannya ialah terdapat golongan yang tidak berkeyakinan terhadap kemampuan bahasa Melayu untuk menggantikan peranan bahasa Inggeris sehingga menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan bahasa kebangsaan. Baik, berdasarkan kefahaman saya tentang bahasa kebangsaan dalam aspek politik ini, cabarannya ialah masih ada terdapat golongan yang tidak yakin untuk bertutur dalam bahasa Melayu ini. Okey, jadi mereka akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa untuk bertutur dalam politik ini. Jadi dalam tempoh masa hampir 10 tahun negara merdeka ini, perlembagaan telah membuat peruntukan yang telah menyamatarafkan kedudukan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi apabila keadaan ini berlaku, sudah pasti akan menimbulkan kesukaran terhadap usaha dalam mengembangkan bahasa Melayu ini. Jadinya bila ada golongan tidak berkeyakinan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris, maka di sini kita boleh nampak penggunaan bahasa kebangsaan ini semakin menurun. Okay, jadi kita boleh nampak di sini saya mengambil contoh daripada Syed Hussein 1991 mengatakan bahawa contohnya hakim yang tidak mahir dalam bahasa kebangsaan sudah tentu tidak yakin untuk digunakan dalam mahkamah. Okay, di sini maksudnya bila dalam persidangan mahkamah, semestinya hakim itu akan menggunakan bahasa Inggeris kerana beliau tidak yakin untuk bertutur dalam bahasa Melayu.
Jadi apakah kepentingannya? Apakah kepentingan bahasa kebangsaan diwujudkan dalam unsur tradisi ini? Yang pertama, dapat memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, seperti mana yang saya kata tadi, apabila kita banyak menggunakan bahasa Melayu, maka dapat mentarbatkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan. Kita dapat menaikkan balik bahasa Melayu ini. Yang kedua, kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh kedudukannya dalam bidang pentadbiran kerajaan selaras dengan aspek politik ini. Jadi kedudukan bahasa Melayu ini semakin kuatlah apabila kita banyak menggunakan bahasa kebangsaan ini dalam aspek politik. Baik, saya teruskan untuk aspek yang kedua iaitu aspek ekonomi. Okey, baik. Dalam aspek ekonomi ini pula, kita boleh nampak di sini ada cabaran dan juga kepentingan. Okey, cabaran yang pertama, penggunaan bahasa rojak dalam urusan perniagaan. Penggunaan bahasa Melayu rojak yang berleluasa dalam kalangan masyarakat adalah salah satu kes kehilangan bahasa di mana jika tidak dibendung akan beransur-ansur menghakis kekuatan bahasa itu sendiri. Okay, jadi dalam bahasa kebangsaan bagi aspek ekonomi ini kita boleh perhatikan terdapat penggunaan bahasa rojak dalam urusan perniagaan. Sebagai contoh, apabila kita ingin memperkembangkan kita punya bisnes, kita ingin memperkembangkan urusan perniagaan kita, masih ada penggunaan bahasa rojak di mana bercampur bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Di sini bukanlah nak mengatakan bahawa bahasa Inggeris tidak boleh digunakan 100%, tidak. Tetapi kita ingin memartabatkan bahasa Melayu kita, jadi kita perlu mementingkan bahasa Melayu daripada bahasa Inggeris. Apabila terlalu banyak sangat bahasa rojak, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dicampurkan, maka menghakislah kekuatan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, jadi kepentingan untuk bahasa kebangsaan dalam aspek ekonomi ini ialah kaum lain juga dapat membiasakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan ketika jual beli, dan yang kedua, penggunaan bahasa kebangsaan terus diperkasa khususnya dalam sektor kerajaan dan juga swasta serta di tempat awam. Jadi apabila saya baca semula, saya dapati kaum lain pun apabila nampak kita bertutur dalam bahasa Melayu, mereka teruja. Mereka teruja dan mereka juga cuba untuk bercakap bahasa Melayu juga walaupun mereka kaum lain. Okey, selain itu apabila kita nampak poster-poster yang orang ingin promote perniagaan mereka, mereka juga menggunakan bahasa rojak di mana ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kan. Di situ kita boleh nampak nampaklah penggunaan bahasa Melayu tu tidak 100%. Macam tu. Baik, itu adalah daripada aspek ekonomi. Okey, seterusnya saya teruskan lagi dalam aspek sosial. Okey, aspek sosial bagi bahasa kebangsaan ini. Baik, sebelum saya pergi kepada aspek sosial, saya ingin menerangkan dan saya ingin mengupas tentang isu ataupun cabaran bagi bahasa kebangsaan ini dalam dunia pendidikan. Bila mana kita kata dunia pendidikan, itu ialah dalam aspek sosial. Jadi usaha pengembangan bahasa kebangsaan ini dalam bidang pendidikan mempunyai berhadapan dengan satu isu di mana berlaku persaingan yang hebat daripada bahasa Inggeris. Maksudnya bahasa Melayu ni mempunyai saingan dengan bahasa Inggeris. Hal ini kerana walaupun sudah mendapat kemerdekaan, tapi sistem sekolah menengah dan universiti dekat negara ini masih meletakkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sama taraf kedudukannya. Jadi berlaku isulah di situ. Okey, saya teruskan dengan cabaran pertama. Masyarakat bandar kini yang semakin mementingkan bahasa Inggeris telah menyebabkan pembelajaran bahasa Melayu semakin tercabar. Yang kedua, sikap kerajaan yang dianggap cuba melengahkan penubuhan sekolah Melayu sebagaimana yang dijanjikan dalam penyata pelajaran razak. Baik, dalam penyata pelajaran razak ini mendapat reaksi buruk daripada kaum yang bukan Melayu. Ini adalah kisah dulu di mana kaum Melayu ni sering menyuarakan bahawa dasar penyata pelajaran razak ni dia hanya menguntungkan kaum Melayu sahaja dan merugikan kaum lain.
Sedangkan kita cuma ingin memartabatkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi golongan-golongan itu menganggap bahawa dasar pelajaran Razak ni hanyalah akan menghapuskan sekolah-sekolah Cina dan juga Tamil. Di situ adalah cabaran. Jadi kepentingannya dapat mengembangkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam bidang pentadbiran dan pendidikan. Yang kedua, mendapat pengiktirafan dalam bidang pendidikan tinggi. Di mana di sini kita boleh nampak apabila berlakunya cabaran yang di mana bahasa Melayu ni semakin pudar dalam sekolah, bila adanya usaha untuk membangkitkan dan memartabatkan kembali bahasa Melayu, kita boleh nampak pendidikan di Malaysia ini mendapat pengiktirafan dalam bidang pendidikan yang tinggi. Okay, itu ialah saya terangkan mengenai aspek politik, ekonomi dan juga sosial bagi unsur tradisi bahasa kebangsaan. Kemudian saya teruskan dengan unsur tradisi yang kedua iaitu agama persekutuan. Baiklah, saya teruskan dengan unsur yang kedua iaitu agama persekutuan dari aspek sosial. Jadi, bagi kepentingan untuk agama persekutuan ini adalah memupuk persefahaman ke arah perpaduan, di mana di negara Malaysia rakyat diberi kebebasan untuk beragama. Maksudnya setiap rakyat mempunyai kebebasan menganut agama masing-masing seperti Islam, Kristian dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, agama Islam adalah agama persekutuan. Tapi agama lain boleh dipraktikkan dalam keadaan damai dan harmoni. Jadi terdapat banyak agama yang ada di Malaysia. Jadi terdapat jugalah cabaran dalam aspek ini iaitu perbezaan agama dan budaya serta kurang pengetahuan terhadap agama masing-masing. Maksudnya di sini kurang pengetahuan tu adalah sebagai contoh masyarakat kaum Islam kurang berpengetahuan tentang budaya-budaya kaum lain seperti kaum beragama Kristian, Hindu dan sebagainya. Jadi perkara ini dapat menimbulkan perasaan curiga antara satu sama lain dan boleh juga berlakunya konflik antara etnik. Juga dapat berlaku kerana kurangnya pengetahuan dan memahami antara etnik lain. Sebagai contoh, mungkin terdapat juga kaum Melayu yang tidak tahu pantang larang tentang budaya-budaya lain. Jadi perkara ini dapat menimbulkan konflik lah antara mereka. Jadi seterusnya, adalah unsur yang ketiga iaitu pemerintahan beraja dari aspek politik. Jadi yang pertama sekali kita ada kepentingan sistem pemerintahan beraja ni di mana yang di-Pertuan Agong YDPA adalah raja yang mempunyai kuasa tertinggi. Jadi yang di-Pertuan Agong ni berkuasa mutlak atas apa jua bidang. Jadi beliau yang di-Pertuan Agong dapat membuat keputusan lah untuk semua bidang. Jadi perkara ini juga dapat menjaga dan mengekalkan adat serta sistem pemerintahan tertua di negara. Jadi cabaran yang terdapat dalam aspek ini ialah perkara 153 iaitu tanggungjawab yang di-Pertuan Agong memelihara hak istimewa orang Melayu dianggap sebahagian daripada politik. Hal ini kerana perkara ini telah menjadi bualan antara kaum-kaum lain yang mengatakan perkara ini adalah tidak adil untuk mereka dan mengatakan bahawa perkara ini membeza-bezakan antara warga negara serta dianggap sebagai diskriminasi kepada kaum lain. Jadi sebenarnya perkara ini tidak boleh dianggap sebagai politik. Tapi sebaliknya, ia haruslah menjadi asas kepada perpaduan masyarakat. Dan untuk unsur yang keempat iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera dari aspek sosial. Jadi saya akan baca dululah kepentingan unsur tradisi perlembagaan. Kepentingannya adalah UiTM digunakan untuk membantu Bumiputera memperbaiki taraf kehidupan tanpa menggugat
hak mana-mana kaum di Malaysia. Jadi ini adalah satu kedudukan istimewa orang Melayu di mana kaum Melayu dan Bumiputera ni dapat belajar di UiTM, manakala kaum-kaum lain seperti China, India tidak dapat belajar di UiTM. Jadi ini adalah kepentingan adanya unsur kepentingan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Jadi walau bagaimanapun terdapat juga cabaran dalam menghadapi perkara ini, iaitu sistem pendidikan yang berasingan. Seperti mana yang telah dibaca tadi, UiTM hanya menerima pelajar Melayu dan Bumiputera sahaja. Dan seterusnya, sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berkisar di kalangan etnik sendiri sahaja. Sebagai contoh, di UiTM hanya ada Melayu dan Bumiputera. Jadi interaksi ini adalah interaksi antara kaum ataupun etnik tidak lebih meluas. Mungkin akan berlaku antara kaum Melayu sahaja. Sama juga seperti sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda. Sebagai contoh, ada sekolah Cina, ada sekolah India. Jadi di sekolah Cina terdapat ramai murid-murid Cina. Di sekolah India pula terdapat ramai murid-murid India. Jadi interaksi itu hanya berlaku di kalangan mereka. Contohnya kaum Cina hanya berkomunikasi dan berinteraksi dengan kaum tersebut. Jadi perkara ini tidak menjadi lebih meluaslah dan akan menyebabkan kurang mendapat sambutan dari segi perpaduan. Jadi itu saja daripada saya. Kita teruskan. Baiklah, saya akan teruskan dengan unsur yang keempat, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera, Sarawak dan Sabah. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan dalam aspek ekonomi, iaitu cabaran yang dihadapi adalah orang Melayu berasa terancam kerana jumlah pendatang yang ramai masuk ke tanah Melayu dan juga kejayaan mereka menguasai ekonomi negara. Semasa British datang ke tanah Melayu, menjajah ke tanah Melayu, mereka membawa masuk imigran luar sebagai tenaga buruh, iaitu orang Cina dan juga orang India untuk menjadi pekerja. Baiklah, kepentingan bagi unsur ini adalah orang Melayu mendapat menerima bantuan dan pembelaan sebagai penduduk peribumi dan juga yang di-Pertuan Agong telah diberi kuasa memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung. Okey, kepentingan ni adalah untuk apabila cabarannya orang Melayu ni berasa terancamkan, maka dengan ini adanya hak istimewa untuk orang Melayu, jadi lebih nampak bahawa kepentingan orang Melayu ni bukan nak kata lebih penting, tapi disebabkan orang Melayu ni adalah orang asal di tanah Melayu. Jadi kita nak nampakkan mereka ni adalah orang yang kena lebihkan sikit hak istimewa. Sebab apa? Mereka imigran yang datang ni menjadi pekerja. Namun apabila mereka bekerja di tanah Melayu, hasil semua dipungut oleh British. Maka orang Melayu di tanah Melayu tak dapat apa-apa keuntungan. Oleh itu, yang di-Pertuan Agong telah memberi kuasa pemelihara kedudukan hak istimewa ni kepada orang Melayu. Okey, kita teruskan dengan unsur yang seterusnya. Baiklah, unsur yang terakhir iaitu unsur kelima ialah kedudukan kaum lain dari segi politik. Okey, yang ini adalah segi politik perkauman. Okey, cabarannya ialah politik perkauman ni setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing. Mereka dapat menyuarakan, menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing. Dan mereka juga suka menerima pemimpin daripada kaum lain. Contohnya, orang Melayu nak pemimpinnya orang Melayu juga. Sebagaimana dengan orang kaum-kaum yang lain juga. Okey, dan juga hal ini telah menyebabkan mengukuhkan semangat perkauman yang sangat menebal di kalangan masyarakat. Okey. Maksudnya di sini, cabarannya adalah tidak berlaku perpaduan di antara parti-parti politik dan juga masyarakat. Contohnya rakyat mestilah memilih parti politik yang mereka nak sebagai pemimpin. Contohnya rakyat golongan
Melayu memilih parti politik yang mempunyai golongan Melayu. Okey, hal ini telah menyebabkan perpaduan tidak dapat diterapkan dalam setiap masyarakat. Oleh itu, dan juga terdapat juga manipulasi ataupun penyalahgunaan kuasa oleh pihak berkuasa, contohnya pihak-pihak tertentu yang cuba untuk mempermainkan isu perkauman semasa kempen pilihan raya. Hal ini akan menyebabkan berlakunya konflik antara etnik ataupun kaum yang sedang bertanding. Dan ini juga akan menjurus kepada rusuhan yang akan berlaku kepada rakyat. Okey, jika kita ingat kembali, peristiwa yang pernah berlaku tentang perkauman ini adalah pada peristiwa 13 Mei 1969. Kita jadikanlah satu peristiwa ni sebagai contoh yang pernah berlaku tentang perkauman di negara kita. Jadi kita ambillah iktibar daripada apa yang telah berlaku pada 13 Mei yang lalu. Okey, kepentingannya unsur kedudukan kaum lain ni adalah untuk menjamin kecekapan, keadilan, ketelusan dan kelicinan pentadbiran. Maksud di sini, setiap kaum bebas menjalankan aktiviti seperti persatuan dan berpolitik berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Maksud di sini, setiap kaum memang bebas untuk melakukan aktiviti persatuan seperti berpolitik, berkempen semua. Namun, mereka mestilah mengetahui had-had batas yang telah ditetapkan dalam perlembagaan. Contohnya tidak melakukan tentang isu-isu yang menyebabkan isu-isu perkauman berlaku, supaya kata sepakatan tu dapat diterapkan. Okey, maka dengan ini pentadbiran akan jadi lebih adil dan juga perpaduan dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat. Okey, baiklah, kita teruskan dengan slide seterusnya. Baiklah, dari segi ekonomi untuk kedudukan kaum lain, cabarannya adalah dasar yang membezakan jenis pekerjaan oleh British menampakkan jurang ekonomi antara kaum lain. Perbezaan ini menyebabkan persaingan dan ketidakpuasan dalam kalangan kaum tertentu. Okay. Dekat sini saya nak ceritakan tentang golongan yang mendominasikan sesuatu ekonomi. Maksudnya di sini, seperti yang saya tahu, golongan orang Cina waktu penjajahan British, mereka mendominasikan bidang yang lebih maju berbanding dengan orang Melayu dan India. Contohnya di sini, orang Cina bekerja sebagai perniagaan dan perdagangan, orang Melayu pula pertanian dan juga orang India perladangan getah. Okey, baiklah. Kepentingan unsur tradisi kedudukan kaum lain ini adalah untuk mewujudkan identiti Malaysia. Maksudnya di sini, dia nak terapkan tentang hak kewarganegaraan. Okey, fasa 2 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan seseorang warga negara tidak boleh dibezakan semata-mata sebab agama, kaum, keturunan atau tempat lahir. Maksud di sini, apabila kita bekerja, bila kita bekerja, kita jangan tengok tentang agama, keturunan, kaum. Maksudnya, kita jangan pilih kasih. Contohnya kalau di tempat ni, sebuah syarikat ni, contohnya kalau saya sebagai pengurusi syarikat, saya tak boleh nak pilih kasih tentang pengambilan pekerja. Tidak kisahlah orang tu datang daripada mana, tapi disebabkan dia layak, dia patut dapat kerja. Okey. Jadi oleh itu berlakulah ketidakseimbangan. Kita tak naklah berlaku ketidakseimbangan dalam ekonomi. Okey, kita nak semua orang tak kiralah kaum ataupun etnik mana-mana dapat hak masing-masing, hak pekerjaan. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Baiklah, kita dah di penghujung pembentangan, iaitu masuk pada rumusan. Setiap lapisan masyarakat mesti mengetahui, memahami serta menghayati
kandungan yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Hal ini kerana rakyat sebagai kaum merupakan penentu kepada kestabilan negara tercinta. Selain itu, generasi akan datang telah dicorakkan dengan kehidupan bernegara yang aman serta di tangan mereka adalah penentu kepada kestabilan dan pembentukan masyarakat yang akan datang tanpa sikap prejudis terhadap orang lain. Okey. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua.